CPF punya interest tu riba ataupun tidak? Saya nak jelaskan kenapa bukan riba. Okey? Boleh ya? Okey, jadi di sini bila kita nak kena tahu riba ni dalam CPF, kita nak kena faham matlamat penumbuhan CPF ni. Siapa yang tubuhkan CPF ni? Siapa tubuhkan CPF? Government. Government. Dan CPF ni kalau kita lihat, dia punya isu ni, masalahnya kalau kita lihat dia tulisan saya dalam makalah tadi iaitu bukan semua bank sama. Bank CPF bank CPF dan bank IRS, semua bank-bank kerajaan ni, kita nak kena tahu apa tu bank kerajaan ni. Bank kerajaan seperti apa? Dia MAS bank kerajaan. Kerana bank semua simpan duit dengan dia punya, kita panggil capital adequacy ratio. Maksudnya setiap bank ni dia kena masukkan 4%, 8% dengan bank simpan. Itu bank kerajaan. Kemudian IRAS, bank kerajaan, simpan duit. Kemudian bank CPF pun bank kerajaan. Okey. Dan dia punya matlamat adalah untuk membantu kita dalam pembelian rumah dan untuk apa? Untuk persaraan. Itu dia punya matlamat. Dan bank kerajaan ni, kalau kita lihat, kita nak kena faham kita punya relationship dengan kerajaan. Ini kerajaan. Kita ni kat bawah rakyat. Siapa own kerajaan? Siapa own kerajaan? Siapa yang memiliki kerajaan? Siapa? Kita juga. Aku juga. Okey. Sekarang kerajaan macam mana dia dapat dia punya pendapatan? Macam mana kerajaan dapat duit? Melalui apa? Tax saja. Daripada tax. Apa tax yang kita bayar? Income tax, corporate tax. Lagi apa? Road tax. Lagi? GST. Lagi? Stamp duty. Lagi? ERP. Lagi? Property. Lagi? Service and conservancy pun tax juga tu. Lagi? Oh, macam-macam. Jadi tax tu cara dia punya pendapatan. Siapa yang bayar? Kita juga. Aku juga. Aku yang juga. Dan kemudian bila bank ni, kalau kerajaan ni, dia kalau pinjam daripada kita. Pasal apa? Kadang-kadang kerajaan ni dia nak kena pinjam duit. Kerajaan ni dia tak akan gunakan duit dia. Bila dia nak buat dia punya highway, Marina Coast Expressway, MCE, dia pakai duit siapa? Aku juga. Dia bila dia buat dekat yang kita tahu dia punya yang metal apa tu? Yang pokok yang besi tu. Marina Bay Gardens Dia punya kos berapa? 10 bilion. Lebih kurang 10 bilion. Dan bila dia nak buat ini, mana datang duit tu? Dia akan pinjam daripada masyarakat. Dia akan pinjam. Dia akan keluarkan sertifikat yang dinamakan bond. Dia panggil bond. Dan bond ni satu sertifikat. Satu sertifikat ni mungkin harga dia 100 ribu. Katakan 100 ribu. Maka dia akan cetak berapa banyak sertifikat untuk dapatkan 10 bilion? Dia akan cetak sebanyak 10,000 10,000, betul? 10,000, betul? Dia akan cetak 10,000 untuk dapatkan apa? 10 bilion, betul tak? Jadi 10,000 sertifikat ni kita boleh beli. Siapa-siapa boleh beli, bank akan beli, Maybank, DBS dia akan beli. Dan kemudian bila beli ni dia akan berikan interest. Interest government sebanyak berapa? Dia akan bagi interest biasanya 3.5%. Okey. Jadi itu dia punya pinjaman. Dan bank, dan bila kerajaan dia kalau katakan dia dah pinjam 10,000, dia tak boleh bayar. Apa dia buat? Kalau dia tak boleh bayar 10 bilion tu, dia buat apa? Macam mana nak bayar balik? Dia naikkan tax. Dia naikkan GST ke
Dinaikkan income tax ke, dinaikkan corporate tax ke, dinaikkan stamp duty ke, ERP dinaikkan tambah-tambah lagi ke, kemudian dinaikkan property, dia akan tambahkan. Jadi dia ambil duit daripada siapa? Aku juga. Aku juga. Sebab itu government ni, bank-bank ni kita nak kena faham. MAS, IRS dengan CPF ni, kerajaan yang bank-bank ni, duit itu sebenarnya daripada siapa? Daripada kita. Jadi kalaulah dia kasih interest kepada kita, maksudnya dia, kalau kasih 3.5% ni, ini duit siapa sebenarnya? Duit aku juga. Duit aku juga. Sebab itu CPF, dia punya interest tu, dia bukan riba. Jangan kita fikirkan itu riba. Okey, sebab itu kita nak kena tahu macam mana dia dapat dia punya pendapatan. Dan CPF ni, dia punya riba pun, kita bila kita pakai rumah untuk beli, pakai CPF untuk beli rumah, dia punya interest tu datang daripada siapa? Pasal kita punya CPF ni, katakanlah kita nak beli rumah, dalam CPF kita ada, katakan 500,000 lah. Tapi rumah cuma 300,000. Betul tak? Kita ambil kita punya duit CPF ni kan, untuk beli rumah, kita kena bayar interest tak? Kena bayar tak? Kena bayar 2.5% kan? Jadi dalam 300,000 ni, dia punya interest tu, siapa yang bayar? Aku juga. Aku bayar kepada duit yang aku punya sendiri, 2.5%. Macam tu betul Dan kemudian yang 200,000 ekstra ni, CPF pakai apa? Untuk apa ni? Dia tak akan diamkan duit itu, 200,000. Dia akan apa? Dia akan invest. Invest dengan apa? Invest dengan company, dengan kerajaan punya bond. Dia akan beli. Jadi, government beli daripada CPF, duit kita ni dia beli untuk bond, government kasih kita 3.5%, dan 3.5% ni duit kita pinjamkan government kasih balik kita, akhirnya duit itu pusing. Siapa punya duit? Aku juga. Nak kena faham dia punya konsep ni Sebab itu, ini lain daripada yang lain Sebab itu dekat Singapura ni kita punya konsep ni berbeza daripada negeri lain.